qitalil muslimin wa jahaza lidzalikal juyusha fa arsala jaishan ila furati badikillah. Tengok. Fasta'adda Rastum, maka telah buat persiapan oleh Rastum. Rastum ni budak ataupun tangan kanik bagi buran ataupun hulu bala bagi buran. Dah, kemudian buat persiapan buat cadangi oleh Rastum li qitalil muslimin, untuk nak menyerangi ataupun nak membunuhi al-muslimin, akan orang-orang Islam. Maka Rastum ni budak bagi buran, yakni nak tangi buran tapi hulu bala dia cadangi tentera-tentera untuk nak menyerangi akan orang Islam. Wajah hadza lizalika, dan telah buat persiapan juga oleh Rastum lidzalika, kerana dimakan itu dimakan ai qitalil muslimin. Maka Rastum saat itu dia pun buat siapan untuk nak menyerangi akan orang Islam ni. Dia cadang apa? Al-juyusha, akan segala tentera-tentera. Bukan dia cadang semata cadang tak tahu ke mana. Bukan tak ada cadang royak kata cadang, tapi tentera tak ada cadang. Kalau orang nak perang, dia kena cadang tentera. Kalau orang nak menebah, dia kena cadangkan bajak. Kalau orang nak menebah, dia kena cadangnya gaji dah kan. Sebab Allah gitulah. Maka Rastum budak bagi buran, dia cadang untuk menyerangi bagi orang-orang Islam. Dia cadangkan tentera-tentera yang ramai. Lepas pada tu, fa arsala, maka mengutuslah ia Rastum jaishan, akan satu kumpulan tentera, ila furati badikillah, kepada sungai bagi badikillah. Lepas pada tu ia hantar tentera yang ramai pergi pada furat, pada satu sungai furat badikillah. Lepas tu orang yang bawa, yang pimpin metak dan qaid bagi tentera tu nama apa? Waqaiduhu, dan pada hal bermula qaidnya, qaid bagi jaishin tu. Ketua bagi jaishin tu. Metak bagi jaishin ni kena pada siapa dia? Jaban, kepada Jaban. Tu ketua dia metak sebab metak partisi kalau dulu cawalik. Lepas dah cawalik tu orang lain pula dah dulu. Hak serai mana hak perang dengan minih betung. Pia jadi ketua masa tu. Serai minih betung Pia ketua masa tu. Cawalik dia debes sebab dia serai minih di betung tu dah. Lepas tu bolehkan gua minih dah. Gua minih tu masa cawalik Cawalik jadi metak, cawalik jadi qaid bagi tentera di zaman tu, maka dia dapat seraikan orang-orang Keminih, maka dia dapatkan gapo gua Keminih yang ada di kawasan Lagu Air Panas dah. Dulu dia dak tahu kok, minih dia tapak dia kasut dia kat mana. Ya kali kita jalan tapak kasut dia pergi kat tu, tapi minih dia balik tapak kasut. Kalau dia mau cari, dia nampak kalau pergi kat tu dah orang panggil tapak kasut dia balik. Dia minih dia jadi. Tapak kasut dia kali kita jalan tapak kasut lagi kat tu, nampak pergi kat tu, tapi dak minih dia jadi balik kat ni. Dia hadap kat tu tapi nampak pergi kat ni. Makna dia mau cari tu, tak boleh cari nak cari kat tu, tapi tapak kasut nampak kat ni. Tu orang panggil cara psikologi bagi kaum ini. Maka tapak kasut dia buat balik. Kita lu jalan kat ni, tapak kasut hadap kat ni. Lah hadapan ni, tapi dak dia nampak hadap kat ni ya. Tapi masa tu diserangi oleh cawalik. Maka dapat kebenengi, maka diserahkan oleh fok-fok Keminih yang ada di Lagu Air Panas lagi. Tu metak ni atau metak. Tu dia. Wa jaishan akhara ila kaskara. Baca kaskara tu ismul lazila yang sarih, tegah tanwai dah. Wa jaishan akhara, atas pada jaishan ila furati. Fa arsala, maka mengutuslah ia Rastum jaishan akhara, akan satu tentera yang lain pula. Gi ke mana? Ila kaskara, gi kepada kaskara. Gapo dia kaskara? Badar. Ataupun wak mubtada, khabar mubtada mazhuf sah lah kau tu. Baladin. Kalau kita baca baladin, jadi badar pada kaskara. Kaskara tu mubdal minhu. Maka kita tahu baladin tu sebagai nak menyatakan kaskara. Gapo kaskara ni? Baladin ialah satu kampung. Kampung ni satu tempat dusun. Ala syati'il gharbiyyi, di atas pantai yang pesing gapo yang sebelah balik terjatuh. Boleh sah kita baca? Ni bagi fok ngaji nahwu dah. Ataupun kita bacanya
Huwa iyo kaskara ni. I'rab jadi khabar mubtada mahdzuf. Sah dua. Emu i'rab jadi badal, baladin baca baladin. Kerana badal mengikutkan matbu' ialah mubtada minhu. Ataupun kita i'rab iaitu jadi khabar mubtada mahdzuf. Huwa iyo kaskara baladun. Kalau kita khabar mubtada mahdzuf baca baladun, ialah satu kampung, satu dusun yang adanya apa dia? Ala syati'il gharbi, di atas suatu patah yang ada sebelah balik jatuh. Di mana? Di Dajlata. Di kawasan Dajlah. Kemudian Dajlah, nak nyata Dajlah. Dajlah ni duduk mana? Nyata lagi. Baina Baghdad. Di antara negeri Baghdad wal Basrati, dan pula negeri Basrah. Nak nyata Dajlah ni satu sungai ataupun satu patah sebelah jatuh bagi Dajlah, Kaskara ni. Kampung yang ada sebelah jatuh, lagi pula tepi patah di kawasan Dajlah. Dajlah ni satu tempat, satu negeri yang ada di antara Iraq dengan Basrah. Orang panggil Baghdad ni ibu kota. Kalau loloningnya, Baghdad ni orang panggil ibu kota. Kemudian masalah Basrah ni satu cangwat daripada Iraq. Maka Dajlah ni ada satu tempat, satu bandar yang ada di celah-celah ibu kota Baghdad dan pula Basrah. Ala asariha, di atas segala keseni-keseninyo, keseni bagi Baghdad Basrah. Siapa dia di antara keseni-keseni di antara Baghdad Basrah ni? Madinatu Wasitin, ialah satu bandar wasit. Baghdad ni ia sungai jadi 3 dah ini. Nak pergi jalan wasa nak pergi tak boleh pergi dah. Tapi duk cerita nak pergi Mesir pun ni. Ni duk orang kata nak pergi Mesir. Dia jadi cabai 3 itu. Sungai yang ada orang panggil sungai ni. Orang panggil Nahrun Nil, orang panggil sungai ni yang ada di Baghdad. Di Iraq ataupun Baghdad. Ni nama Iraq nama baru, Baghdad nama dulu. Lepas tu ia jadi cabai 3. Dia jadi cabai 3 weh. Sungai Iraq ni yang mari jadi cabai 3. Jadi cabai 3 pergi ke Mesir, cabai 3 mari ke Sudan, tu jadi cabai 3 itu sungai ya. Sungai ni ya tu jadi cabai 3 yang ada di Surah Manra'a ataupun di Baghdad sana. Kemudian sungai ni orang panggil yang mari daripada Iraq, yang pergi ke Sudan, yang pergi ke Mesir, dia panggil cabai pula situ. Cabai situ lah. Lepas tu Iraq ni kita nak pergi payah lah. Ya orang panggil nari susah lah ni. Ya perai kuat deh. Tak ada cuk-cuk lagi. Lepas tu telagam nyok duduk dalam ni 3,000 telagam nyok. Lepas tu satu-satu telagam nyok yang ada di Iraq sekarang lah ni. Ulama lagi, orang-orang kajinya. Satu telaga kalau seruk 40 tahun tak habis lagi nyok ya. Sebab tu Amerika duk gaduh sangat tu. Sebab lagoya tu besar. Lepas tu orang panggil kalau seruk minyak tu 40 tahun tu tak kering lagi. Ni di Iraq ni. Lepas tu lagom minyak dah minyak no. 3,000 butir lagom minyak. Pas sungai yang ada di Iraq 3 cabai. Cabai pergi ke Sudan, cabai pergi ke Mesir. Dah. Ni Iraq. Kena tahu, kita kena tahu dah. Lepas tu duk cerita-cerita tu nak pergi Mesir. Doa Tuhan nak pergi Mesir lah ni. Masa nak pergi Mesir, nak pergi ziarah kubur Imam Syafi'i. Lama dah ada cerita-cerita, tapi tengoklah insya-Allah kalau Tuhan wi peluang ada doa dengan Tuhan, kalau Tuhan wi mudah nak pergi ziarah sekali kubur Imam Syafi'i, tuai mazhab kita fiqh kita. Ataupun mazhab yang kita berpegang, kita pergi bertawassul dengan Imam Syafi'i, pergi berdoa sana dah. Mudah-mudahan Tuhan wi berkat. Kita amin dah. Wasapun lah tahun ni, wasapun dekat dah wasapun. Dah. Minta ya Allah, minta sapalah kami ni di tanah bumi Mesir boleh pergi ziarah kubur Imam Syafi'i dan kubur bagi Syekh Abdul Karim Iskandar tuai kita hikam. Dah syarah kita ikah. Deh. Kemudian ni di antara Baghdad Basrah ala athariha al-ana dan Madinatu Wasit. Wa qaiduhu, dan pula pemimpin yang kedua. Harga bagi kawan pemimpin bagi Jaishin Akhar ni, hak yang dilatihkan oleh Rastum ni. Qaid yang nama Tarsa. Kau ni kepulauan yang kedua yang diutuhkan oleh Rastum. Wa Jaishan Akhara, dan pula latih tentera yang lain pula. Ni kumpulan yang 3. Rastum latih yang pertama tentera pergi kepada Furat, sungai Badikilah,
Dan pula latih tentera yang kedua oleh kerajaan Faris ialah Rastum, hulu bala bagi buran hagi kepada sungai mana? Ialah sungai Kaskara ataupun satu tempat nama Kaskara yang ada di kawasan Dajlah. Dajlah tu ada di antara Baghdad lagi pula Basrah. Dan dia latih pula tentera yang ketiga. Tentera yang tiga ni apa? Latih tentera. Tengok cara susun ya. Mula-mula ia latih tentera ada di Sungai Badikillah. Ia latih tentera yang kedua pergi kepada Dajlah. Maka orang panggil ada ketua masing-masing, kepala masing-masing dan rais bagi tentera masing-masing. Dan ia latih tentera yang tiga ni untuk apa? Limusadamatil muthanna. Untuk pelaga. Asal sodam. Sodam ni pelaga. Supaya anak sodam tu. Ataupun kata seorang tu sodam tu sayyar. Apa sodam? Sodam sayyarah, pelaga oleh kereta. Asalnya gitu. Sodam ni makna tu pelaga. Supaya seorang tu sodam sayyarah. Sayyaratuhu sodamat. Keretanya telah pelaga lah ia. Apa kita makna pita? Limusamadatil musanna. Untuk berlawan-lawan ni akan musanna. Apa pasal gitu? Karena bak ni dia panggil bak lil musyarakah. Bak musadamah ni. Cuba kita tasrih. Sodama yusadimu musadamatan wasidaman. Kita ambil bak ni wazaya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Tasrih tengok pelaga. Sodama yusadimu musadamatan wasidaman. Maknanya, tengok bab ni, bab yang ketiga daripada fi'il sulasi mazid satu harah. Wa bina'uhu lil musyarakati bainal lisnai wa aksar. Bina ayat tu hatta bagi dua orang. Kurang-kurang kena apa? Bersekutui. Makna bersekutu ni, orang panggil siapa dia ni? Ialah daripada Rastum yang latihkan tentera ni untuk melawan ni di antara orang-orang apa? Faris dengan orang-orang Islam. Makna timbulkan berlawan di antara orang kafir yang ada di Faris dengan orang-orang Islam. Itu makna musadamah. Melawan ni. Faham molek makna tu. Makna musadamah tu. Jangan duk pasal. Berlawan ia tak jauh. Kalau sebut tak berlawan, ia tak sah. Kenapa? Sebut kata berlawan, ia kena tubik minal jihatain. Daripada dua pihak. Kalau sepihak dia tak ingin berlawan, ia kena lawan melawan ni. Makna kata berlawan di antara tentera bagi kerajaan Faris dengan tentera bagi kerajaan Islam. Dah. Wa arsala dan mautus ia Rastum pula. Dah. Yang dititahkan oleh raja ni, buran ni, tengoknya dak nera. Perhati mula ibarat dah. Wa arsala dan utuhlah ia Rastum. Yang dititahkan oleh raja Buran, anak betina bagi raja Kisra ni. Ya utuh ilal fallahin. Gi kepada fallahin. Apa fallahin? Yakni puak seladeh. Puak duk buat seladeh. Apa puak seladeh? Kalau mah kita puak duk buat padi. Tu fallahin. Bahasa Arab orang panggil fallahin. Bahasa kita puak duk menyocok tanah, duk mengarung, duk gapo orang panggil duk mengarung. Supaya mah kita ke orang cocok tanah, tetengah padi-padi dah. Gitu kau. Orang panggil semakan masalah padi, sema dah. Supaya mah kita nak buat benar, ya kena pergi sema dulu. Lepas pada sema, pergi bukit mik sema tu klik mari, menyedang. Tu fok fallahin. Orang panggil fok menyocok tanah dan fok seladeh. Kemudian Rastum ia hantarkan masalah tentera pergi kepada orang-orang kerja kapung, orang kerja benar. Kalau nak Arab benar apa? Benar syair. Benar apa? Benar gandung. Biasa tengok benar gandung. Ia tak serupa benar mah kita ni. Benar mah kita, ia ada tebing. Dah kan? Benar mah kita ada tebing kita dah. Tebing pula. Lepas tu benar dalam ni. Tebing dah kan? Tebing. Apa orang tua-tua kita dulu. Nak boleh jadi benar so ni cakur tak nak lama. No Tapi lah ni tak ada dah. Habis dah benar kat rumah kita ni. Jual habis. Jual tamu. Wak umur. Jual tanah dah. Tamu. Wak umur pitu. Wak umur caksang. Wak umur tel dah. Habis dah rumah kita ni. Bicing lah tak nak boleh tengok. Kalau kulit lagu katak tu habis dah. Ada tak banyak dah kulit belakang. Bukit bubuh. Ada lagi boleh tengok. Kepimu menu tu ada. Tapi benar mampu habis dah lah ni. Sebab apa? Orang tak wak dah. Orang kata wak benar pun jadi tak padah. Wak kalau sekeping dua tu pada duk makan di burung ya. Kalau jamai dulu tak apa pakat wak belaka, mu pakat hamak, aku pakat hamak.
Makan padi demo ni sikit, makan padi ni sikit dah kan. Tapi lah ni kalau buat sekeping dua, pada teh di burung, upai burung ya. Tak ada. Dia mau nganggo baju, nganggo poh galo, nganggo poh gerak, tak ada lah ni. Awak benda tu boleh tak ada, orang panggil tak klik go modal. Sebab tu orang lah ni beli beras dengan buat benda. Kita ingat masa kita budak-budak dah. Kawasan ni benda banyak dah. Apa kita dulu masa mula kita ada dulu. Ya ada budak Tino kita sini, ada pelajar-pelajar wanita dua dah kat 100. Benda kita ada lek ni. Ni lek teluk ni. Lepas tu dia pergi ngetel demo kita pawah demo lah. Kita bagi dua. Bagi dua. Bagi orang buat tu, pawah bagi orang buat tu sebelah, bagi kita sebelah. Lepas tu pakak pergi ngetel. Lepas tu, mula mak kita ni, budak-budak Tino kita pakak pergi ngetel lah benda ni. So, lepas tu benda baru tu. Bukit bubuh tu. Pergi ngetel ni benda ni. Ni benda lek sana ni. Ada lek kebik kapur ni ada benda. Tapi lah ni, setengah tu jadi kelapa sawit ke apa kot teluk dah. Dah pakak ngetel, ngetel. Apa mengelam ngetel, makan nasi buah pang kayu, buah pang ke apa? Dulu ambil dulu ke apa? Pang ke apa orang panggil? Buah kerie, buah kerie. Pakak ambil buah kerie buat colek buah kerie apa ni. Tapi cak ni tak ada dah ni. Cak ni tak ada dah. Orang ambil dulu ngetel ke apa, sudah ngetel makan nasi ke tambah apa itu ni. Lepas tu orang panggil buat colek buah kerie apa ni. Tak ada dah cak budak lah ni. Apa betul-betul tu orang panggil sudah ngetel buat sunat dah. Sunat. Ngaji kami poping dah. Sedap ni cak dulu. Cak lah ni tak reti dah cak lah ni. Tak boleh tengok cak lah ni orang panggil cak ke apa? Cak koya back lain dah. Cak lah ni cak tenyih ya. Cak dulu back lain. Budak dulu back lain. Budak lah ni back lain. Lepas tu dia mula kecek tu budak lah ni dia tak reti po. Dia reti so telefon ya. Kadang-kadang reti telefon lah ni tak nak kecek dah kan. Reti telefon so dia dulu. Ya tak ya main pasal tu. Duk main kok benda, main gapo itu ni piau gerak turut gerak dah tengah sekak dah ke. Ramai lah kiwit tu. Budak dulu kau datu ya. Papi hotel kasih hotel ke, curi hotel ke demo dah. Ya cak tu budak-budak dulu yang kau datu ya. Dia tak ada mengarut lebih banyak dah. Tapi sedap cak tu weh. Pasal nak klik jadi mudah mula budak mula weh. Ya tercak dulu dia tak ngarut pun budak lah ni. Budak lah ni, dia tak reti apa budak lah. Dia tak reti hormat kok orang. Sebab tu lah ni dia jadi bala tu. Budak lah ni tak reti hormat orang tua. Dia tak reti apa. Mana orang tua, mana orang muda, mana orang atas pada dia. Lepas tu orang kita, kalau dia duduk, dia tak reti nak hormat ni orang tua weh. Ni orang tengah dia, ni orang dia kena hormat, ni orang dia kena patuh. Dia tak reti apa lah ni, tak kira dia nak ke mana, dia peradak kot tu. Sebab tu orang lah ni tak ada keberkat teh. Sebab dia tak reti tinggi rendah. Sebab tu orang lain tak ada berkat teh. Orang dulu dia ada berkat. Sebab apa? Ni orang tua dia kena hormat ni, dia kena patuh, dia kena tunduk. Tak boleh lakau. Orang tua pun dia terjangi duk lakau weh. Ni. Lepas tu lagi wa arsala ilal fallahin an yantaqidu 'alal muslimin. Bahawasa membata mereka itu fallahun membata alal muslimin. Maka orang nyocok tani dak buat seladar, dak buat benda syi'i, buat benda apa tu dah. Ya syi'i ya benda ya tak ada benda tebing baik kita. Kalau kita duk Suria kita pergi benda syi'i ni, ya jadi sekali belaka. Lepas tu orang panggil benda ya ni ya tak ada air. Benda mah kita ni ya ada air, tapi benda syi'i, benda gandum ya straight ya. Air tak ada, tebing tak ada. Kalau kita masa duduk negeri Arab, kita pergi jalan kampung kan, benda dia straight. Benda syi'i, benda gandung, benda apa. Ya, dia tabur supaya ngasman ni kak. Tapi tebing dia tak ada. Tebing dia tak ada kalau kita pergi ke kawasan mana? Ke kawasan Nawah. Ataupun kita pergi kepada kubur Nabi Ayub alaihissalam. Kita tengok. Ni kubur Nabi Ayub, kubur Nabi Ayub, bini Nabi Ayub. Lepas lepas tu orang panggil benda gandung je. Benda syair, benda gandung. Wah, lepas tu dah ada bukit udah-udah. Lepas tu kalau kita mari sebelah lek ni, ia ada tempat kolej Nabi Ayub alaihissalam turun mandi selepas daripada Jibril turun pada langit. Turun daripada langit. Ketika Jibril kata, "Hei Ayub, mu doa dengan Tuhan tiklah." Jibril nyanyi ke Ayub sebab ulat ada di tubuh Ayub. Ayub kerana mu tak doa dengan Tuhan tik Ayub. Ayub tak malu Jibril. Oh, aku nak berdoa. Sebab para nabi dulu tak nak satu nabi ya Jibril turun sendiri. Jibril turun dia. Tapi akhir zaman Jibril tak turun dah. Kerana dulu ada para nabi, ada para rasul, Jibril turun. Tiap nabi Jibril turun. Kamu ada ketika Ayub duk sakit, Jibril turun mari Ayub kerana mu tak doa dengan Tuhan ratai. Ayub kata aku malu Jibril.
Kamar dia ketika mana Ayub tu berdoa. Ketika habis dah. Orang panggil daging dan pula orang panggil daging darah Nabi Ayub ni habis. Tinggal kulit dengan tulang. Dimakankan oleh ulat. Kata ulama tu. Tapi penyakit yang tidak mencacatkan martabat mereka. Nah, lepas tu Ayub saat ni habis dah. Kulit dengan tulang ulat ketika nak maya. Ulat tak luar. Basuh-basuh. Ulat tak kelai. Dah. Bini lari habis dah. Dulu Ayub kaya. Lepas tu pakak lari habis bini-bini dia. Dah. Lepas pada tu, ulat nak makan lidah Ayub. Dalam kitab Durratun Nasim. Kita tengok. Kitab Durratun Nasim kita hadis. Kitab cara tentang hikayat-hikayat nama Durratun Nasihin. Orang panggil permata-permata bagi nasihat mereka itu. Orang-orang yang menasihati. Lepas tu sebut dalam kitab tu, Nabi Ayub saat itu ada lidah sah. Kulit dengan tulang. Isi habis tadi. Penyakit dia tu kuat. Lepas pada tu, ulat saat ni tu nak makan lidah Ayub. Ayub kata, tu yang ngadu. Ya Allah, tubuh badanku semua dimakankan oleh ulat-ulat dan kuku senang. Orang panggil tak ada dah isi-isi aku. Ada kulit dengan tulang. Tapi aku minta ya Allah, janganlah ulat makan lidahku. Apabila kalau ulat pergi makan lidahku, nascaya apa yang aku nak ambil mengingati padamu. Kalau mungkin ulat tu makan lidahku, nascaya aku ni tak boleh nak mengingati kepadamu ya Allah. Aku minta ya, minta ulat jangan nak makan lidahku. Sebab tu Ayub doa tak nak? Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, hei Tuhanku, masani, Rabbi inni, wahai Tuhanku, ini sesungguh aku ni, massaniyad-durru, menyetuhi dan menipai ke atas aku ni oleh kemudarat. Nak ulat nak makan ni. Wa anta arhamur rahimin. Padahal bermula engkau orang apa? Serahmat-rahmat daripada orang yang kasihani. Lalu itulah apabila Ayub yang berdoa dengan doa ni, Jibril turun selalu mari daripada langit turun main bom ni. Hei Ayub, mung nak lagu tu. Ayunah Jibril pun turun sapukan Ayub, nyakit Ayub tu hingga Jibril saat ni tu pergi mandikan Ayub di kolej. Tu. Lepas tu siapa-siapa dia sakit kuat-kuat, buat amal lah doa Nabi Ayub ni. Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Kalau fuak tak boleh apa, tak boleh anak, baca doa Nabi Zakaria. Rabbi la tadhirni fardan wa anta khairul warisin. Ni fuak tak boleh anak, fuak mana? Kalau fuak nyakit kuat, fuak saat ni sakit yang kuat-kuat, kawan dia tak hingga, doalah Nabi Ayub ni banyak. Kalau fuak tak boleh henau, kita baca doa Nabi Zakaria. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairu warisin. Nabi Zakaria ya umur 90 dah. Lepas tu kesiklah dia. Tak ada anak serabut. Dia pun doa dengan Tuhan. Rabbi, hei Tuhanku, la tadharni, mu jangan tinggal aku ni. Fardan hak ada kuduk sore diri. Wa anta dan engkau ni khairul warisin, sebaik-baik orang merwarisi. Doa hak Nabi-Nabi belaka tu. Fafa'alu, maka perbuatlah mereka itu al-fallahun. Apabila dititah diarahkan oleh Rastum kepada puak selada-selada cocok tanah di kapung-kapung, suruh apa? Suruh batalkan orang Muslim. Jangan buat kira orang Muslim. Jangan berikan padi-padi kamu, syair-syair kamu kepada mereka. Maka mereka itu perbuat dan pula mengejar dengan apa yang dititah oleh Rastum. Walamma balagat hazil akhbarul musannah, dan tak kala tercampailah hazil akhbaru oleh segala ini beritaan. Itu dia. Walamma, dan tak kala. Lamma ni dia panggil harfu wujudin li wujudin. Nama dia tulis luar tu. Lamma tu dia panggil harah apa ni? Dia panggil harah syarat, tapi nama dia harfu wujudin li wujudin. Harah kerananya adanya syarat adalah masyru' aida. Lamma tu dia panggil satu harah syarat, tapi nama dia khasnya harfu wujudin li wujudin. Yakni harah yang ada syarat, kerana ada syarat itu kena adalah masyru' dia. Kena ada jawab dia. Walamma, dan tak kala balagat hazihil akhbaru. Fa'idah. Tak kala tercampailah oleh ini berita-berita kata masalah dititah oleh Raja Buran kepada Rastum, suruh latih, suruh utus satu tentera pergi kepada mana? Yakni pergi pada sungai bagi Badikilah, satu utusan tentera. Tentera yang kedua pergi kepada mana? Kepada sebelah balik jatuh bagi Dajlah di antara Iraq, di antara Baghdad dengan Basrah.
dan satu tentera lagi hatta untuk sekatkan orang-orang duk seladar, duk menyocok tanah, suruh sekat, suruh batal. Apabila ada perhubungan dengan orang-orang Islam, membatal, jangan duk jual padi, jangan duk jual syair pada mereka. Mereka apa buat? Pas berita ni pergi sampai pada Musanna. Apabila sampai pada Musanna, kharaja, nascaya telah keluar ia jawab lama dah. Kharaja, tengok ingat duk nerai. Zaidi. Kharaja telah keluarlah ia ada laka nerai dah. Kharaja telah keluarlah ia Musanna minal Hirati daripada kampung Hira. Dah turun gi. Ramai dia Musanna pun turun gi jalan-jalan tunggu sampai pada Hira. Hatta nazala hingga turun dan tercampailah ia Musanna Khofan, suatu tempat yang bernama Khofan. Jalan pada Hira, turun permulaan pada Hira dengan berita kata Rostum duk buat menyusungkan tentera-tentera untuk nak mempertahani, untuk nak menyerangi akan orang Islam. Maka Musanna pun turun daripada Hira pergi kepada Khofan. Gapo dia Khofan habada? Maqsadata. Maqsadah. Ialah satu tempat nama Maqsadah. Cama dia Maqsadah ni satu tempat. Maqsadah ni duduk mana? Qurba al-Kufati, yang mendekati dan hampiri bagi satu cangwak Kufah yang ada di dalam Baghdad. Ya, Basrah Kufah ni satu cangwak masing-masing dah. Supaya kita jalan Patani ni lah. Jalan satu cangwak daripada Thailand. Patani satu cangwak pada Thailand. Maka Baghdad ibu kota. Maka cawak dianya Kufah dan Basrah. Maka masalahnya kita kata Musanna ia turun mari sampai pada satu tempat nama Khofan. Khofan ni kawasan yang ada di kawasan Kufah. Qurbal, Maqsadah tu Qurbal Kufati. Wantadhara, dan duk menanti-nantilah ia. Pasal nama molek. Wantadhara, dan duk menunggu-nunggulah ia siapa dia Musanna? Aba Ubaidin. Akan Aba Ubaidin. Tunggu akan Aba Ubaidin. Tunggu lama nak? Hatta wasalah. Hingga tercampailah ia intidharuhu. Menunggu Musanna. Tak dia memolek. Di atas jalan mafhum. Hatta wasalah. Hingga tercampailah ia intidharuhu. Menunggu bagi Musanna. Siapa lama nak duk tunggu Aba Ubaidillah di kawasan Hira turun pergi kepada Khofan, iaitu Maqsadah yang hampir pada Kufah. Duk tunggu dah lama mana? Lama mana tunggunya Aba dah Al-Musanna akan Aba Ubaid. Nah, lama mana masa? Iaitu dah ba'da syahrin. Nah, selepas daripada sebulan duk tunggu di kawasan Khofan. Ialah satu tempat yang ada tepinya bagi Kufah. Tunggu situ sampai sebulan. Dengar dah berita bagi Rostum nak serangkan orang Islam. Tunggu sebulan. Mim maqdamil Musanna, daripada menghadapi oleh Musanna. Wa kana, dan telah adalah qadijtama'a minal furusi, sesungguh berkumpul dan berhimpun minal furusi, daripada tentera-tentera Raja Faris. Ada berhimpun daripada Raja Faris ini jam'un azimun, oleh kumpulan yang amat-amat besar. Berhimpun lah kumpulan daripada Faris, daripada Raja Faris yang disusungkan oleh siapa dia Rostum. Maka berhimpun di situ tu sebagai perhimpunan yang amat besar. Wa askaru, dan pula tak kontaklah mereka itu. Buat orang panggil khemah bagi askar mereka, tak kontak. Buat orang panggil latihkan khemah-khemah ataupun tentera-tentera sebagai orang panggil tentera yang ramah. Wa askaru, dan melatih mereka itu akan tentera, akan khemah-khemah tentera di mana? Bin Nawariqi, bin Namarik, di kawasan nama Namarik. Apa Namarik? Baladin Shimaliyin, ialah satu kampung yang sebelah balik hulu Wasit. Sebelah balik hulu lagi Wasit. Baladin Shimali Wasit, ialah satu kampung yang sebelah hulu bagi Wasit. Sekat tu kan mereka kata wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu takhsisul kitabi bis sunnati, dan harus kita mentaksih
yakni kita menentu akan kita ataupun kita menyepok akan kita. Kita mengeluar akan kita. Ataupun kita sepik kita hak umum tu bisunnati dengan sunnah Nabi ataupun dengan hadis Nabi. Jadi ayat ni umum. Ayat ni kita kata umum sangat, maka ditaksihkan dia, ditentukan dia, dikeluarkan ayat umum ni bisunnati dengan sunnah Nabi, yakni dengan hadis Nabi. Sawa'un kanat. Nak kata boleh kita taksihkan kita, taksihkan Quran dengan hadis. Sama ada hadis ni nak takmin kata harus tu. Yajuzu taksisul kitabi bisunnati. Kata harus kita menentu akan kita, akan Quran dengan sunnah Nabi. Kata harus ni takmim. Haza ta'mimun liqaulihi wa yajuzu taksisul kitabi bisunnah ni. Kata harus kita menentu, kita menyepok, mengeluarkan akan kita ataupun lapar Quran tu yang umum, kita keluarkan dia, taksif sepikkan dia atau ringkaskan dia dengan hadis. Sawa'un kanat. Sama adalah ia as-sunnatu. Sama adalah hadis Nabi ni. Mutawatiratan. Hadis tu hadis mutawatir. Hadis tu hadis mutawatir tu nak kita tengok dalam mustalah hadis. Gapo maksud hadis mutawatir? Buh pakah-pakah kita buh cara rekah. Buh cara pitahnya gapo hadis mutawatirah? Yakni hadis yang tak terima nak kata bohong sekali-kali. Hadis ni nak kata bohong tak boleh, tak terima. La yasduku kazibu. La yasdukul kazibu, yang tidak boleh benar kata bohong sekali-kali. Kerana hadis ni meriwayat daripada sahabat saat itu yang ramai sangat-sangat, lebih daripada 20 orang, 30 orang nak kota. Ya. Apa perbezaan di antara hadis masyhur dengan hadis mutawatir? Kalau kita tengok dalam mustalah hadis, sebab tu ilmu dia banyak, dia sakut. Ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu tafsir Quran. Ni yang kena tahu ni. Kita orang ngaji pondok bukan kau datang ngaji nahwu saja. Nak ngaji belaka. Sebab tu ya orang nak buka pondok ni makna kata ya bukan ya seni weh. Orang nak jadi tok guru ni ya bukan dia mudah. Ya kena reti belaka ilmu usul fiqh, ya kena reti usul fiqh, kena reti mustalah hadis, kena reti tafsir Quran, kena reti tafsir apa? Ilmu lughat, kena reti. Nahwu sarah tu cerak dah lah. Bukankah untuk nak masuk menyelai fiqh, alat untuk nak menyelai hadis, alat untuk nak menyelai dalam Quran, kenapa kan nak ilmu nahwu dengan sarah? Lepas tu ilmu balaghah. Sebab tu orang nak buka pondok bukan ya seni. Tengok ngaji tak apa pula tahun, payah sikitlah. Ngaji tu kena duduk di 20, 15 tu bawah. Sebab tu dulu ngaji sampai 40 tak berani lagi. Sebab ilmu ya banyak. Kalau kita ngaji Quran, tafsir, ngaji gapo hafiz, gapo kau dah apa hafiz ingat ke habis lah. Boleh jadi tok imam hudah-hudah congak dah hidung. Tapi nak jadi tok guru kena reti ilmu beberapa ilmu. Kama dia sawa'un kanat, sama adalah ia as-sunnatu ni. Hadis ni mutawatiratan, hadis mutawatir. Yani hadis mutawatir. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayat akan oleh para sahabat 30 20 naik kota. Kalau hadis yang riwayat oleh sahabat tu 20 dan 15 naik kota, hak tu nama hadis masyhur. Ya tak siapa tangga martabat mutawatir. Hadis mutawatir ni hadis setinggi-tinggi, lagi pula tak terima oleh nak kata bohong sekali-kali. Maka hadis mutawatir dia boleh taksihkan ayat, dia boleh menentukan ayat, dia boleh merengkaskan ayat hak umum, dia boleh mengeluarkan makna ayat umum, maka ditaksihkan akan ayat umum dengan hadis mutawatir, ataupun dimenyepokkan makna ayat yang umum mutlak masalah dengan hadis mutawatir. Au khabar ahadin, ataupun disepok, dikeluar makna ayat yang mutlak, yang umum dengan hadis ahad. Apa hadis ahad? Tanda tepi buat mana? Yakni hadis yang diriwayat, yang dicerita oleh seorang sahabat. Nah, hadis ni tak ada sahabat lain riwayat. Malaikat sahabat ni seorang. Hadis mana contoh katanya? Ni hadis ni. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunyaya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari aw Imam Muslim. Hadis ni namo hadis ahad. Hadis ni tak ada siapa dia cerita daripada sahabatnya malaikat Umar seorang. Abu Bakar tak ada cerita. Orang masyhur daripada apa? Daripada rawi hadis seperti Abu Bakar ataupun seperti Abu Hurairah, seperti Sayyidina Anas, tak ada riwayat hadis ni. Umar seorang riwayat hadis ni. Hadis ni awal Islam tu tak masyhur. Hadis innamal a'malu binniyat tak masyhur. Kerana hadis ni sahabat riwayat tu seorang. Orang cerita hadis ni Umar seorang. Paduk mari pada korum tamu hadis ni tak masyhur, tak dilatah. Tak boleh hadis ni. Nah, tak ada siapa yang riwayat ni. Abu Hurairah, orang ingat hadis 5,000 hadis, sebanyak-banyak sahabat yang riwayat hadis Nabi, pun tak ada riwayat hadis ni. Sayyidina Anas tak ada riwayat. Daripada Ibnu Mas'ud pun tak ada riwayat. Abu Bakar diri tak ada riwayat. Umar seorang. Pas tak masyhur. Duk mari tengah-tengah korung yang kedua. Korung yang kedua selepas daripada Nabi wafat dan sahabat saat itu beratus tahun, hadis ni kokok duk muncul. Kokok duk timbul. Kokok duk timbul. Dengar? Ini orang panggil nak pergi faham hadis ahad, yakni hadis yang dicerita oleh seorang sahabat. Dah. Sama ada ditaksihkan ayat saat itu dengan hadis mutawatir ataupun hadis ahad. Kenapa boleh kata hadis mutawatir dan hadis ahad ni dia saat itu taksihkan ayat? Wifaqan lil jumhuri. Kerana sepakatlah bagi ulama-ulama yang ramai daripada al-muhaddithin. Kerana hadis ni sepakatlah. Orang panggil jadi sepakat sebulat suara daripada jumhur ulama ataupun yang ramai daripada ulama-ulama muhaddithin. Ya ulama banyak, ada ulama hadis dan ada ulama apa? Ulama kita katanya ulama apa? Yakni ulama tafsir, mufassirun, muhaddithun kan. Ulama nahwu dia tak suka laka tu. Lepas tu orang panggil hadis ni, ya banyak dah. Ya banyak siapa beratus-ratus ribu hadis. Pak Imam Bukhari ingat hadisnya nak weh. Lepalah je 100,000 lebih. Serta rawi, serta sanad. Pak Imam Bukhari ni orang masa tu belum daripada mana? Belum daripada timur Sahih Bukhari. Lepas tu kitab mana dok debeh? Kitab Muwatta bagi Imam Malik hak debeh. Maka Imam Syafi'i katanya as-sahhul kutubi ba'dal Qur'an huwa kitabu muwatta'in lil imamil maliki rahimahullah. Ni perkata Imam Syafi'i kata ni ialah sebelum timur Sahih Bukhari, sebelum timur Sahih Muslim. Imam Syafi'i kata nah, asahul kutubi, sebetul-betul sesahih-sahih kitab selepas daripada Quran. Nak ayat kata kitab nombor 2 selepas pada Quran. Kita tengok daripada martabah hadis. Ada panggil maratibul kutubi. Ya ada, kita tengok dalam maktabah tapi ada maratibul kutubi, martabat bagi kitab. Kitab nombor 1 sekali kalamun fasih, kala yang fasih, kala yang lacak, kala yang orang panggil yang paling fasih sekali, yang paling lacak ni huwal Quranul Karim. Lepas tu sebelum pada timur Bukhari Muslim, Kitabul Muwatta' lil Imamil Maliki. Kerana Imam Malik nak karya kitab Muwatta' ni pakai masa dekat-dekat 40 tahun. Lepas tu timur Bukhari. Pak Bukhari ngapa hadis. Dalam kepala Bukhari ingat 100,000 hadis lebih. Apabila ingat 100,000 hadis lebih, Imam Bukhari pergi kepada satu ketika, pergi kepada majlis di Baghdad, di Iraq sana. Paduk masyhur dah masa tu orang ngaji ah. Oh, dia mau tahu tu Al-Lain weh. Pia Al-Lain. Dia mau tahu Bukhari tu duduk di Bukhara sana Al-Lain. Lepas tu dia menjalan Baghdad. Cuba kita uji ya tengok. Kata Al-Lain lah mana sangat dia ni. Al-Lain setara mana Bukhari bunyi kata soho sangat ni. Ingat hadis ni. Dia pergi di Baghdad. Satu orang panggil situ. Orang panggil cak majlis. Orang panggil wak. Orang panggil fikti lagi pula. Orang panggil wak majlis. Apa? Majlisul ulama wal wuzara wal umara. Satu ketika Imam Bukhari duduk di Bukhara, jalan-jalan mari kata di sana no, di Baghdad, di Iraq ada nawak majlis yang terbesar. Nak cak piti, nak cak ngan besar, cak ngan apa? Ngan ulama, ngan wuzara, ngan umara. Bukhari pergi sana.
Apabila pergi sana, dia mau tahu kata Imam Bukhari nak pergi pada Baghdad. Ulama' di Iraq, di Baghdad, tukar sanad hadis. Dah tukar sanad hadis ning, maitak di hadis ning, rawi hadis ning, kucah maitak ni kucah. Supaya tu berbagai tu kucah-kucah tu buat sesuai tahu asal. Hadis mata hadis ni pia ya asalnya mata hadis ni orang lain royak. Misalnya kita tak Abu Hurairah, ayo gitu tukar kata nu Sayyidina Umar royak. Kita hadis ni kita tak Abu Bakar ya, yo gitu tukar kata siapa ya royak? Ibnu Abbas royak. Yo tukar. Sanad hadis rawi hadis yo kucah-kucah. Apabila Imam Bukhari masuk mari pada majlis ulama, ulama kata ya Bukhari, hari ni aku nak baca hadis di atas kamu. Menanti dengar? Dia mana uji ya kata yo ni aling sungguh kata duk masyhur ni di kalangan baidal arabi wal ajanib, di antara orang Arab dan pula orang ajanib. Dah, maka ulama pun betul hadis. Orang hadis ni rawi orang lain. Metak rawi ni gitu kata di hadis lain. Mata hadis ni rawi orang lain. Mata hadis ni rawi orang lain, sanad orang lain. Apabila ulama betul gitu, Bukhari tahbih lagi. Hak mu nak betul di atas aku ni habis lagi. Bukhari tahbih lagi. Ulama tahbih. Lepas daripada Bukhari saat itu dia mau betul hadis ulama-ulama unah Baghdad yang betul di atas dia, dia pun royak. Hadis hak meroyak ni ya Syekh, hadis ni mata hadis ni. Sanad ya dia ni. Rawi hadis ya ni. Hadis ni mata hadis ya ni. Rawi ya orang ni, sanad ya ni. Hak dia mau kucah, hak dia mau kabung saat ni, dia mari tak so. Lepas pada itulah iktiraf ya'tarifu ulama ul Baghdad. Lepas pada itulah ulama di Baghdad akui kepada kata Syekh Bukhari ni aling semua. Tengok tahu tu. Kita ngaku kita aling baca kitab oleh apa? Cuba ambil kitab tak ada baris cuba baca tengok. Kita duk ngaku kita aling boleh baca kitab apa buah, patut hotel kitab apa buah dah baca kitab habis apa buah dah. Patut cuba baca kitab tak ada baris. Baca wis sute tengah kedah dengan rojok domain dengan gapo itu ngata kedai dengan ibarat. Cuba tengok. Mu duk ngaku kata mu aling mu pandai, cuba ambil kitab hak wis tak ada baris baca mari dah. Sebab tu mulah buat dalam kata mung nak tahu kata mung aling. Mung nak tahu kata mung pandai, mung ambil kitab hak tak ada baris, mung mai baca dia. Gi baca mahali, tapi mung gi baca Fathul Wahab, mung baca hak tak ada baris, tak ada baik. Kalau mung baca boleh, malai. Deh. Gitu lebih kurangnya. Insya-Allah bagi pok kita kena sungguh kena sungguh. Nak jadi ulama kena sungguh. Tengok Imam Bukhari nah tengok. Harap. Lepas tu katakhsisi qaulihi ta'ala. Mana weh taksih kita dengan sunnah, taksih kita dengan hadis? Mana weh? Katakhsisi qaulihi ta'ala. Jadi katakhsis tu takluk pada suatu mahzuf, jadi khabar bagi mubtada mahzuf. Takdir sosok. Waktu akhir dalau yang ngaji lah ni weh. Ingat budak-budak masa duk dalau kita mau 14 dulu duk ngaji. Masya-Allah deh. Siapa lah ni ingat tapi lah ni nak buat tak leh dah macam tu tak kuasa orang. Deh. Dulu kita duduk dengan kita 24 jam. Hari-hari tak kecek dengan orang. Hari-hari 4 tahun tu tak ada padu ke orang. Deh. Tapi lah ni masa nak buat tak leh dah. Tak kuasa semangat tu tak ada kurang dah. Tapi masa tu kita boleh buat. 4 tahun tak ada padu ke orang duduk dengan kita hari-hari. Lepas tu ngapa tak ada berhenti-berhenti. Nah 4 tahun ni. Puak kita ngapa ingat mata 2-30 mata seorang. Deh. Masa tu. Duk beruk mik pagi siapa petai siapa malam lepas berada asar ngapa wah derah mata jemiyo derah mata mino derah mata izi derah masalan mata alfiyah qala muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khair maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarrafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya. Nah, dok gawa derah mata alfiyah, derah mata jemiyah. Patu bagi pok kita nak ulama kena ngapa? Orang ngaji ilmu agama, orang ngaji ilmu Arab kalau tak ngapa orang ning tak jadi. Lagi pula orang ning dia tak kemah. Boleh hoyaklah tu dulu dah. Kalau tak ngapa mata sebab tu setengah daripada perpatahan daripada Arab man hafizal mutun nalal funun wa man hafizal hawashi lam yaninil fununa. Tu pepatah Arab tu. Man hafizal mutun, barang siapa yang mengapalah ia akan mati. Nalal fununa, nascaya tercampailah seorang ini akan segala ilmu-ilmu.
Wa man hafizal hawashi, siapa-siapa yang hafalkan hasyiah, dia tak ngapa mata, lam yanilil fununa, nescaya dia tak sampai pada ilmu-ilmu. Siapa yang nak wisapa pada ilmu, nak rajin ngau jadi bijak, jadi ulama, dia kena ngapa mata weh. Deh. Mana wazalika, dan bermula dimakan itu ai jawazu taksisil kitab bis sunnah. Dan bermula dimakan itu dimakan ai jawazu taksisil kitab bis sunnati kainun. Tadi khabar mutada tu. Takdir molek we forti. Wazalika, dan bermula dimakan itu ai taksisul kitabi bisunnati kainun, dan bermula dimakan itu haruh taksihkan kita, dimenentukan kita, dikeluarkan kita dengan sunnah ni. Kainun adalah ia kataksisi qaulihi ta'ala, seperti menyepok dan menentu firman Allah Ta'ala Ta'ala. Yusikumullahu fi auladikum. Tuhan kata itu. Yusikumullah, mewasiat dan berpesan akan kamu, hei orang beriman. Allahu fa'i, oleh Allah mewasiat tanah molek faktiwe. Yusikumullah, telah gapa mewasiat dan berpesan akan kamu oleh Allah fi auladikum, pada segala anak-anak kamu. Faisal. Jadi Allah Ta'ala berpesan akan kamu pada segala anak-anak kamu. Makna kata kita nak mati, kita kena pesan. Lepas tu makna tersaka ni kita kena royak. Dah. Buku saka ni serabut kot weh. Dah. Sebab tu kena pesan molek ke anak-anak weh. Kena pesan molek. Kalau dia jadi balah. Lepas tu balah pecah dengan pusaka ni banyak. Dah. Lepas tu hari sini kita berpesan-pesan akan kamu, hei orang berimej oleh Allah, pada anak-anak kamu tertengah pesaka. Makna kata anak kita boleh ke saka kita selepas daripada kita mati. Lepas tu cara habak mayat kita, belikan kapal kita, upah orang gali kubur, hak tu dia panggil wajib bagi mayat dan tajhid bagi mayat. Adapun nak duit semaya, hak tu tak wajib tau. Hak tu tak ada wajib. Masalah ke motor, kawan nak panggil semaya 1,000 orang weh. Kawan nak semaya, masalah orang saat ni tu makna kata nak 100 orang. Hak ni kena bicarana, kena kira bercara dengan anak beranak tu. Kalau nak beranak, kawan tak jauh weh, panggil orang ramai sebab apa? Sebab saka kawan ada lah tu. Lepas dah tu. Masalah nak panggil orang 1,000 orang, orang 500 orang nak bayar tertengah mayat-mayat, gomnyok kereta. Hak ni kena ittifaq di dalam keluarga bagi si mati. Kalau dalam keluarga si mati tak muafakat, tak boleh nak buat benda tu. Kau dah. Sebab apa? Sebab hak wajib bagi si mati ke apa benda wajib? Kan kapal ya 38. Gau upah kubur. Tu. Gau upah kubur. Dia gali kubur apa tu? 1,200 weh. Kan kapal 3 lapis tu apa? Ni hak wajib bagi mayat tu. Adapun masalah kita katanya nak mayat 100 orang, semaya 1,000 orang, hak ni tak boleh. Hak ni bukan wajib bagi mayat. Makna hak ni kena kira bercara dengan adik-beradik tu. Pakat jangan belakang dak weh kita nak mayat ayah kita 1,000 orang. Lepas tu hak masalah kita ayah tinggal tu, kita cabut pergi pada mayat 1,000 orang, kena guna 100,000 masalah. Hak ni kena kira bercara dalam keluarga. Kalau keluarga setengah tak jang, tak boleh dah. Tak boleh. Sebab tu benda tu dia nak saka bagi ramai-ramai ni. Ingat malah. Lepas tu dia mau tanya kita. Tanya mana? Tanya kata, hei lepas pada ayah kita mati, lepas tu orang mari duk nawak, sepuluh mama kita mati, orang mari duk nawak 100, 200 dengan saka, dengan lepung dengan saka, sekut ting apa ni. Hak ni saka lagi si mati tak? Jawab kata, hak ni bukan saka. Sebab apa? Sebab mayat dia sudah mati, bukan usaha dia. Ni orang suka hati main nawak, dia main tak jidah pakat we tepung, we duit 100, 200. Hak ni bukan saka. Lepas tu kalau tak mau bagi pun tak ada apa. Hak ni bukan saka. Ingat mulai dah. Hak ni benar luar suku sakat daripada si mati. Dah. Lepas tu hai pesan kita suruh pakat bagi weh. Saka-saka tu. Tengok. Makna tu fi auladikum, pada segala anak-anak kamu. Lepas tu anak kamu tengok. Surah na. Ayat nah. Suratul Nisa ayat 11. Kama dia al-ayata. Baca al-ayata maf'ul tu. Tammimil ayata. Baca mulai. Al-ayata maf'ul bagi fi'il mahzuf. Al-ayata ay tammimil ayata. Hendak mesempurnalah oleh engkau al-ayata akan ayat. Kama dia
Firman Allah Ta'ala yusikumullah fi auladikum ni asyamili. Melekapilah ia ayat kata yusikumullahu fi auladikum ni. Asyamili melekapilah ia lil mauludil kafiri, bagi anak yang kafir. Makna kata anak yang kafir pok ia tu Islam. Maka kalau pehek umum ayat tu fi auladikum, anak kafir tu, anak yang kufur tu, yang murtad tu, boleh makan pesaka juga daripada si mati ayah yang Islam tu. Kalau pehek umum mutlak ayat tu, auladikum waqi ngalapa jamak muzakkar. Auladikum tu tafazil af'al. Auladikum. Jamak ada? Waladun aulad. Waladun mufrad. Auladikum jamak taksir. Auladikum. Segala-gala anak kamu. Bermakna kata anak kamu masuk anak Islam. Masuk anak kafir. Bermakna kata sama ada anak Islam, anak kafir. Boleh makan pesaka belaka daripada isi kau. Daripada bapak anak si mati tu orang Islam. Bapak dia tu mukmin, bapak dia tu muslim. Makna kata anak tak kira. Yang kafir ke yang Islam ke yang kafir. Boleh makan pesaka belaka daripada ayah yang mukmin, ayah yang muslim itu. Apa pada mutlak ayat, umum ayat, melekat pi ayat. Mana tak kira anak Islam ke, anak yang muslim ke kafir. Boleh kalah ke pesaka. Tapi ditaksihkan ayat yang umum ini dengan apa? Bihadithis sahihaini, dengan salah satu daripada dua hadis sahih. Hadis sahih tak nak? La yarisul muslimu al-kafirah. Tidak boleh makan pesaka, tidak boleh mempesakai al-muslimu, tidak boleh mempesakai oleh ayah dia Islam. Ayah dia tu muslim. Pasal nama molek. La yarisul muslimu, tidak boleh mempesakai ayah yang muslim, ayah orang Islam, al-kafira, akan anak dia yang kafir, al-walad al-kafira. Makna kata ayah orang Islam tak boleh nak mempesakai kepada anak yang kafir. Walal kafirul muslimah, dan pok dia tu orang kafir, anak dia Islam tak boleh juga weh. Tengok. Ni dia panggil taksih ayat dengan hadis. Faham molek. Perhati molek. Sedap dengar ni weh. Ni boleh kita guna belaka ni. Ni bab saka ni. Misalnya kita jadi terimeh kek. Demo tanya kita. Demo tanya terimeh. Si mati ni dia mati. Lepas tu anak dia ada 3 orang. Ada jatah tu 2, ada tino tu seorang. Lepas tu hak jatah seorang gi bining kok udang, gi bining kok isang kok nung. Lepas tu jatuh jadi kafir. Lepas tu anak duk dibining di isang tu jadi kafir, jatuh murtad turut sia pergi sana. Lepas tu anak sana tu boleh tutup dakwa dak sakak ayah di jalan ni. Apa kita nak jawab lah kalau kita jadi terimeh ke. Demo tanya kita. Demo ni si Zaid ni, anak dia nama Abdullah, anak dia nama Muhammad, anak dia nama Fatimah. Kemudian anak 3 orang ni, Fatimah jadi muslimah, Islamiyah, muslimah, mukminah, dan pula Abdullah pun mukmin, tapi Muhammad seorang tu jatuh jadi murtad ataupun kafir. Hak duk bining di udang tu turut sia sana. Lepas tu hak udang nu klik mari duk tutup dakwakan saka pok ya. Boleh ke tak boleh? Di dalam Islam, anak yang kafir tak boleh makan pesaka daripada pok yang Islam. Tapi kalau tengok pada umum ayat mutlak ayat tu, yusikumullahu fi auladikum, mempersakaikan kamu oleh Allah. Gawak mewasiatkan kamu oleh Allah pada anak-anak kamu. Segala anak kamu, tak kira Islam, tak kira kafir, boleh makan pesaka belaka. Kalau tengok pada mutlak ayat, umum ayat. Tapi ditaksih, dikeluarkan ayat yang umum itu dengan hadis ke? Dengan salah satu daripada 2 hadis sahih. Tengok. Harus kita taksihkan kitab dengan Quran ataupun Quran dengan kitab. Nah, harus kita taksih kitab, yakni Quran, dengan al-sunnah, yakni dengan hadis. Boleh kita menentukan Quran akan kitab sana itu. Kita boleh nak sepak, boleh kita nak keluar, boleh kita nak taksih, boleh kita nak menentu. Quran hak umum, Quran hak mutlak. Maka kita mari pelaga, kita taksih, kita sepik hak umum dia sangat tu. Kita keluar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Al-ayah, yakni kitab, tadullu 'alal umum wal mutlaq. Tunjuk di atas merata ye.
dan tunjuk di atas mutlak dikait tak? Tak ada kait. Dilepaskan akan dia daripada kait. Tak ada kait. Tengok. Nahu qaulihi ta'ala, perhati molek, yusikumullahu fi auladikum. Perhati huruf ngaji nahwu. Ha. Mewasiat dan berpesan akan kamu oleh Allah Ta'ala fi auladikum, pada anak kamu. Ha, tengok. Lafaz mufrad ke apa? Huruf ngaji nahwu. Lafaz mufrad waladun. Daripada walada yalidu mauludun. Tengok dah. Kalau kita tasrih, walada yalidu waladan. Isim maf'ul mauludun. Tengok. Walada yalidu. Asalnya, kalau tasrihnya, walada. Puan ngaji sorah. Ni sorah hang kita. Walada yalidu. Asalnya, yaulidu. Asal ni. Ni puan ngaji sorah ni cara. Puan ngaji nahwu 7 baris akhir ya. Walada yalidu. Nah, asalnya yaulidu. Walada yalidu masdar mau gawa waladan. Isim fa'il jadi walidun. Isim apa jadi maulud. Nah, kemudian Tuhan kecek dengan secara umumnya, secara mutlak tak ada kait. Tuhan tak ada royak atas sini anak yang kafir ke, ataupun anak yang kecil ke, ataupun anak yang besar ke, anak yang tua ke, anak yang gila ke, tak ada kait. Lepas. Tak ada royak atau fi auladikum ni. Nah, asal lafaz mufrad waladun. Mari jamak Tuhan tak ada royak. Tuhan tak ada bercakap. Ha, tak bercakap no, tak bercakap ketika ni dah. Ha dah, Tuhan tak bercakap anak ni. Kata Islam ke? Nah, Muslim Tuhan tak ayat. Muslim, kafir, sagiron, kabirun. Ha dah, majnunun. Ha dah, safihun. Tuhan tak kecek. Umum ayat tengok. Allah Subhanahu wa taala royak tanah qada ni ya. Tuhan mai kecek cara umumnya yusikumullah fi auladikum, mewasiat dan berpesan akan kamu oleh Allah Taala pada segala anak-anak kamu. Makna kata ketika ni Allah Taala suruh saka belangka pada anak kamu. Patu cara itlaq gitu, cara lepas gitu, cara tak ada kait, tak ada menentu dak. Anak ketika ni masuk belangka, anak yang Islam. Anak kita jadi kafir, anak kita hak eluh, anak kita hak kecil, anak kita hak besar, anak kita hak gila, anak kita hak safih, anak kita hak yatim, tak kira. Cedera ke tak cedera, masuk dalam auladikum. Sebab Allah Subhanahu wa taala kecek dengan lafaz jamak. Jamak tika ni jamak apa? Jamak taksir. Ha deh. Lepas tu apabila tengok pada zuhir ayat, tengok kepada surah ayat, mana tahu masuklah kau. Orang kafir pun makan sakar pada pak Islam. Orang Islam tu cerak dah boleh makan sakar daripada pak Islam. Anak yang halus boleh makan sakar daripada si mati, ayah yang mati. Anak gapah yang besar boleh makan sakar daripada anak. Pehel daripada umum ayat. Ha deh. Ha, mana kata asyamilu, agak asyamili tahtahu al-waladil muslim, al-waladil kafir, al-waladil saghir, al-waladil kabir, al-waladil majnun, al-waladil safi, masuklah kau dalam auladikum. Ha deh. Macam mana cakap ni? Wa abbara ta'ala fi hazil ayah. Tuhan mentakbir, mencerita di dalam ini ayat ni fi apa? Bilafzil jam'i, dengan lafaz jamak auladikum. Tuhan takbir dengan lafaz jamak. Fi auladikum, bermaknanya Tuhan bercakap jika ni dengan lafaz jamak. Maka jamak tunjuk di atas umum dan mutlak. Bermaknanya sama ke? Masuk belaka daripada anak hak Islam dan anak hak kafir boleh makan bersaka daripada bapa hak Islam. Tengok zahir ayat, tengok pada umum ayat, tengok pada mutlak ayat, dilepaskan akan dia. Tapi malhuznya ini kalau kita lihat kepada zuhir dan surah ayat, maka ini apa? Anak semua boleh dan dapat saka daripada bapa Islam. Tidak kira anak Islam ataupun kafir. Ha, tamang dia tengok pada umum ayat ni, boleh jadi tak? Lepas tu duduk mari datangkan hadis sahih. Mari dua hadis sahih atas nah. Ha, tengok hadis sahih. Ha, ni orang panggil nak sepak tu, nak sepak hak umum. Lepas tu nak kecil hak umum. Ataupun nak keluar hak umum, boleh ke saka we anak hak kafir. Anak Islam, pak iaitu Islam mati. Maka anak Islam boleh ke saka. Anak kafir pun makan. Maka ditaksih, dikeluar kata anak yang kafir tak boleh makan. Lepas tu ditaksih, dikeluar, disepak tu baik dengan hadis Nabi kata, nak tengok. Hadis sahih kata, la yarisul muslimu, tiada boleh mempersakai ayah dia yang Islam, pak dia Islam. Tak boleh nak persakai al-kafira akan anak dia yang kafir.
ayah Islam mati gi, ada anak kafir, maka anak kafir jatuh murtad gi nikah dengan sia kau udang kau cemai kau nang, tak leh makan pesaka walaupun ia tutup dakwa sekalipun tak leh makan. Dan pula wala yarisul kafirul muslimah, dan tak boleh makan pesaka oleh pak yang kafir, tak boleh pesaka kepada anak Islam. Apa manik dalam hukum masalah dalam bab faraid? Dalam bab faraid tika ning sebab po anak Islam tak boleh makan pesaka daripada pak kafir, pak Islam tak boleh pesaka pada anak yang kafir, anak yang kafir tak boleh makan pesaka pada anak Islam daripada ayah yang Islam. Jawabnya mani'un minal hirsi. Perkara yang menyekat, yang menegah, yang meneher daripada pak Islam tak boleh pesaka pada anak kafir. Anak kafir tak boleh makan pesaka pada pak Islam. Pak hak Islam, pak yang kafir tak boleh pesaka anak Islam. Maniknya huwa ikhtilafuddin. Ni maniknya ni. Ialah bersalahan agama. Moga pak agama Islam, anak agama kafir, ataupun pak agama kafir, anak tu nak mari panggil anak Islam. Maka ketika ni tak boleh makan pesakalah oleh anak daripada pak Islam, ataupun pak kafir tak boleh makan pesaka daripada anak Islam tu. Dah. Jawab ikhtilafuddin, bersalah agama. Dah, agama tak serupa, dengan sebab agama tak serupa, maka tak boleh nak pesakai, mesakai akan di antaranya. Kalau ia sekat tengah, gapo? Dinding tengah, siapa? Ialah ikhtilafuddin itulah yang menyekat kata orang ni pak Islam nak wisaka pada anak kafir tak boleh, dan pak kafir nak wi anak gawa saka pada anak Islam tak boleh, sebab ikhtilafuddin tu jawabnya. Supaya ni lah orang Tina mari heran apa yang nak mayar tak boleh. Mai as mayar 100 kali, 10 kali tak boleh mayar. Pas kaca nak mayar tak boleh. Gapo manik ya? Al-haidu. Darah haid tu yang menyekat tak boleh dia nak semayar. Pas ni sebab apa orang panggil pak Islam nak wisaka dan anak kafir tak boleh. Jawab kata gapo menegahnya? Al-mani' ikhtilafuddin. Dah. Tu kau dah tu saja kami dia kata wallahu a'lam. Bukan hang sikit dah kita baca lalu dah. Buka sikit. Ya Allah, bukan hang sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amaran kita ada cara takkid dengan lafaz kulli. Kemudian lafaz kulli ni sah dijatuh kalau lafaz ba'di pada tempatnya. Kemudian lafaz kulli diidafat kepada domir yang rujuk klik kepada muakkad. Hak kita katanya na taqulu fil mufradil muzakkar ja'al jaishu kulluhu. Tu mana al jaishu tu masanya lafaz tu orang panggil kanak ki ke apa orang panggil nak mengangkat kanak ki khusus. Jaish tu setengah ke sore ke berapa orang tu. Orang panggil khusus. Tapi zuhir tu nak kepada umum. Kamar dia nak ke umum ke nak ke khusus. Nak akad tetangga kanak khusus. Warina kulluhu. Tengok tu. Pergi dulu. Wa fil muannasi, dan pula ditakkidkan lafaz kullu ataupun lafaz kulli. Fil muannasi. Ai fil mufradil muannasi. Ja'at al-qabilatu. Telah datang oleh qabilah. Satu puak, satu kumpulan. Datang satu kumpulan, satu puak. Kamar di sini orang panggil nak mengangkat kanak ki khusus. Satu qabilah ni. Berapa orang? Seorang ke 2 orang? Dah. Nak akad kanak khusus. Bima zahiruhul umum. Dengan barang yang zahir dia umum sebut atau qabilah. Satu qabilah ni beribu-ribu ataupun ratus-ratus lah. Tapi orang panggil nak mengangkat kanak ki khusus dengan barang yang zahir kata umum. Kemudian orang panggil tika ni takkid lafaz al-qabilah dengan lafaz kullu pada tika muannah. Mana? Kulluha. Tu domir tu orang panggil idafat lafaz kullu kepada domir. Domir tu rujuk kepada muakkad. Mana muakkad dia? Al-qabilah tu. Kulluha sekaliannya, sekalian qabilah. Wa fismil jam'il muzakkari, dan ditakkid lafaz kullu pada ising jamak. Apa ising jamak? Ising yang tunjuk taramah. Lafaz mufrad tapi makna umum. Waidah. Apa ismul jam'i? Orang panggil idafat dalil madlu. Ismul jam'i ai ismun dalin. Ada ismin dalin alal jam'i. Yakni ising yang tunjuklah ia di atas perhimpunan ramai. Lafaz mufrad makna umum. Kata
Apa isim jamak? Yakni lafaz mufrad, lafaz al-qaumu, lafaz al-jaisyu. Tapi tunjuk di atas umum tu panggil lafaz jamak, isim jamak. Kemudian isim jamak al-muannasi yang muannah. Adapun ja al-qabilatu, ja al-qaumu tu orang panggil isim jamak al-muzakkar, ja al-qaumu kulluhum tu isim jamak muzakkar. Dan pula ada juga wa fismil jam'il muannasi isim jamak tapi tunjuk taftina. Tengok. Ja'atin nisa'u, telah datang oleh segala parampuan. Pasal nama lah. Ja'atin nisa'u, telah datang oleh segala parampuan. Datang sore ke Fatimah sore ke? Tu kanak kita yang panggil nak akak tu. Khusus tu Fatimah ke parampuan tu. Nak mengakak kanak kita khusus dengan barang yang zahir itu umum. Lepas tu nak umum kan nak khusus. Awal lapar. Kulluhunna, sekalian mereka itu semua tak ada nak khusus dak weh, nak akad hak nak khusus tapi hak naknya kepada umum. Apabila katanya ja'atin nisa'u kulluhunna, tengok, fatarfa'u, maka menghilang oleh engkau pun penghilang ai iradatul khusus. Kanak ki khusus kata sore Fatimah ke para puan tu, sore Zainab ke para puan tu, sore Umel Kesung ke sore Fatimah tu dah. Masalah an-nisa tu nak pada sore ke ana? Nak pada khusus Fatimah ke Umel Kesung ke ana? Angka mengangkat dan angka menghilang bizikri kullin, dengan menyebut akala fakulin, wakila dalam fakila wakilta. Kenapa boleh angka mengangkat menghilang kanak ki khusus? Fatar fa'u takdir ai iradatul khusus bima zahirul umum. Ni gharak taukid yang kedua. Dah. Ha ihtimala kaunil ja'i, ihtimal dan tertanggung keadaan yang datang tu ba'dal mazkurin, setengah daripada yang disebut. Tengok. Gharak yang kedua daripada taukid we. Al-gharadus tsani. Gharak pertama ar-rafi'u ihtimala takdiri idafatin. Takdiri idafatin fil matmu'. Tu gharak pertama. Wa ringan taukid ja'a Zaidun nafsuhu, telah datang oleh Zaid. Maka tika tu ar-rafi'. Gharak pertama nak mengakak, nak menghilang ihtimala, boleh jadi tertanggung. Takdiri idafatin fil matmu', takdirkan mudah ataupun takdir sanarah pada matmu'. Jadi ja'a Zaidun, boleh jadi kata ja'a gulamu Zaidin. Ja'a Zaidun boleh kata ja'a katibu Zaidin. Ja'a Zaidun boleh kata ja'a gulamu Zaidin. Jadi ihtimal masalah takdirkan idafat pada matmu'. Maka kita kata ja'a Zaidun nafsuhu, dirinya, diri Zaid. Apabila sebut tadi diri Zaid, maka tersepak, terakaklah. Gulam pun terakak, Ibnu Zaidin pun terakak. Dihilangkan akan dia daripada kalam nisbah kalam itu. Deh. Apabila kita kata ja'a Zaidun, tika ni tak uri takkid, tak uri nafsuh lagi. Tika ni tertanggung ja'a Zaidun, ja'a gulamu Zaidin, ja'a Ibnu Zaidin, ja'a walad Zaidin, ja'a katibu Zaidin. Tapi apabila kita kata nafsuhu, dirinya, kita baji kala itu, kita perkukuh kala itu, maka tersepak, tertangah bih dari kata-kata ta ja'a Zaidun kata ja'a gulamu Zaidin, maka tersepak, terakak bih benda-benda itu semua. Tu gharak pertama. Dan gharak kedua daripada memperkukuhkan kalam nisbah kalamiah ni. Faham? Orang panggil nisbah ni, nisbah kalamiah ni. Ni. Ja'a Zaidun. Ini orang panggil apa ni? Ni orang panggil nisbah kalamiah. Dalam mantik dia panggil nisbah kalamiah. Apa nisbah kalamiah? Kita adu di antara musnad dengan musnad ilaih. Kita pelaga kala ja'a dengan Zaidun. Musnad ilaih. Ataupun mubtada khabar. Ataupun fi'il fa'il. Ni orang panggil aduan yang bahasa, tuturan yang bahasa cakap peh. Kemudian dalam aduan kala ni, mula-mula mari orang panggil kala khabari. Tak kukuh. Ja'a Zaidun datang Zaid. Boleh jadi datang Zaid sungguh. Boleh jadi datang hamba dia. Boleh jadi datang penulis dia. Boleh jadi datang anak dia. Maka kala ni tak kukuh. Kala ni tak ada kuat. Kala ni tak ada baji. Apabila kita nak kukuh kata datang Zaid tu Zaid sungguh. Wari nafsuhu. Lepas tu gharak yang kedua daripada taukid ni gharak. Al-gharadus tsani huwa rafi'u iradatul khusus. Gharak dua nak menghilangkan nak khusus. Bima zahiruhul umum. Dengan barang yang bermula zahirnya zahir barang umum. Tengok. Ja'al jaishu.
telah datang oleh tentera-tentera. Ni saya jamak ni. Kama dia ketika ni, kalau kita tengok al-jaishu ketika ni, kanak ki khusus. Boleh ada tentera ni Zaid seorang. Boleh ada tentera ni Khalid seorang. Tapi Zuhair Kalai ni, nak ke umum. Zuhair Kalai tu nak umum. Tapi duk kanak ki khusus apa tentera ketika ni, apa tak ada ramai ni. Maka kita pun wari dia kata, kulluhu sekaliannya bagi tentera. Apabila kita wari kulluh ni, maka terakad selalu dah iradatul khusus. Bukan nak pada khusus nak tika ni umum. Deh. Kami dia taukid dengan lafaz kullu ni ada pada mufrad muzakkar, mana ja'al jaishu kullu. Ni mufrad muzakkar. Orang panggil ditakkid lafaz kullu pada isim mufrad muzakkar. Ada juga orang panggil takkid lafaz kullu pada jam' mufrad muannas. Ja'atil qabilatu kulluha. Ni orang panggil mufrad muannas. Dan pula ada juga taukid dengan lafaz kullu pada isim jamak muzakkar. Ja'al qaumu kulluhum. Ni dia panggil isim jamak. Lafaz mufrad tapi tunjuk tak ramai. Ataupun masalah kita taukid panggil lafaz kullu tapi idafah daripada dhamir yang rojok daripada muakkad pada isim jamak muannas. Mana? Ja'atin nisa'u kulluhunna. Dah, qadatul kamar dia kata wallahu a'lam, qadatul lagi ni.